Soalan tentang bagaimana PAS harus ada punya satu strategi yang jelas di kawasan-kawasan yang kita kalah dalam PRU yang lepas. Dan PAS memang menyedari bahawa kawasan-kawasan seperti Felda adalah merupakan kawasan yang kita kalah dengan agak ketara, dan juga di kawasan-kawasan Melayu tradisi yang masih lagi tidak dapat kita tembusi. Namun begitu, saya melihat janganlah dipandang bahawa kita generalisekan isu itu yang membuat kita buat satu kesimpulan bahawa PAS kehilangan undi Melayu. Dia tidak akan jadi begitu. Kalau kita PAS hilang undi Melayu, takkanlah PAS boleh menang di Kelantan. Takkanlah PAS boleh menambah bilangan kursi yang begitu signifikan di Terengganu. Dan di Selangor, daripada 8 kursi kita dapat menambah kepada 15 kursi. Dan demikian juga kalau kita melihat statistik macam mana PAS boleh menang di Johor sebagai contoh, di Dun Pariani, Puteri Wangsa, Sungai Abong dan kursi Maharani. Memang PAS kekuatannya adalah terletak kepada undi orang Melayu dan ahli-ahlinya. Itu memang kita punya core, undi core kita. Tetapi inilah yang kita nyatakan tadi, kebijaksanaan PAS untuk bertahaluf kita bersama dengan Pakatan Rakyat. Di samping PAS punya kekuatan ahli sendiri, kita ada cawangan yang kuat. Tetapi itu sahaja tidak memungkinkan kita mencapai kejayaan. Inilah realiti politik Malaysia sejak merdeka, dan UMNO pun begitu. Difaham realiti politik itu. Since independence, there are not a single party can govern Malaysia. Ini realiti politik Malaysia. Maka dengan sebab itu, kalau kita melihat di samping PAS ada undi core dia, kita boleh menang di Johor kerana undi melalui Pakatan Rakyat, orang Cina, orang India bukan sekadar percaya, tapi beri undi kepada Parti Islam Malaysia PAS. Jadi itu membuktikan bahawa tidak bolehlah kita katakan tanpa undi Melayu itu, ataupun kita kalah di kawasan Felda itu, kita secara keseluruhan yang mengatakan PAS kehilangan undi Melayu. Tidak sebenarnya. Kalau tidak ada undi Melayu yang meningkat, kita tak boleh menang di Johor. Dan demikian juga kepada tempat-tempat yang lain yang PAS sekarang sudah menang. Baik, tentang strategi kita, bagaimana kita nak menembusi Felda, kita memang ada blueprint kita. Kita memang ada strategi kita. Seperti PAS menubuhkan NGO anak yang diterajui oleh saudara Mazlan Aliman, yang bekerja siang malam untuk kita mendapatkan dukungan kita di kawasan-kawasan ini. Namun, saya rasa dengan beberapa constraint kita, especially media dan juga print, dan juga gula-gula yang digunakan oleh Barisan Nasional, kita masih tidak mampu dapat menembusi kawasan-kawasan yang seperti ini. Tetapi dari segi mendekati golongan ini, kita PAS tidak pernah putus asa. Sebagaimana kita 5 tahun, 6 tahun yang dulu, kita melihat hampir mustahil orang Cina, orang India, Iban Kadazan boleh mengundi PAS. Tapi alhamdulillah, hari ini orang Cina, non-Muslim, Iban Kadazan boleh mengundi Parti Islam Malaysia PAS. Usaha ini tidak akan kita abaikan, insya-Allah. Tentang Dewan Pemuda tadi, saya rasa sepatutnya Suhaizan jadi duduk panel sini. Barulah adil tak boleh lepas ni untuk dia boleh bercakap bagi pihak pemuda pusat, ataupun buat satu forum lagi yang membariskan tentang barisan utama pemuda, dan saudara boleh tanya soalan-soalan yang dan juga saya rasa untuk kita berlaku adil, untuk melihat pemikiran. Kadang-kadang hanya dengan 1-2 statement kita tak boleh nak membuat satu judgement. Kita tak boleh nak prejudge. Jadi beri mereka ruang untuk mereka beritahu kita secara direct. We must listen from the horse's mouth, daripada mereka sendiri tentang upaya mereka. Namun begitu saya melihat tentang kalau nak
untuk saya mengulas secara adil tentang performance, tentang sayap kanan dalam parti PAS yang ada pada hari ini jika dibandingkan dengan sayap yang lain. Saya rasa kita harus memberikan beberapa kredit kepada mereka. Walaupun bagi saya ada kelemahan-kelemahan yang mesti diperbaiki. Namun saya yakin dan percaya bahawa pimpinan pemuda yang ada pada hari ini mampu untuk mereka bersaing dengan rakan-rakan yang lain dalam Pakatan Rakyat dan juga dalam arena politik negara. Jadi itu saya rasa yang saya nak sebut sebagai mengulas soalan yang khusus ditujukan kepada saya.